Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum saya teruskan ulasan dan laporan berita pada petang ini, saya nak tanya, selepas kalah di dalam ataupun selepas Najib menang dalam kes rayuan titah addendum, perlukah Anwar Ibrahim letak jawatan? Itu persoalan paling besar petang ini yang mungkin Anda boleh tolong berikan ulasan, komen panjang lebar dalam ruangan komen biar kita berdebat habis-habisan dalam ruangan komen di dalam konten ini. Perlukah Anwar Ibrahim letak jawatan kerana dituduh menyembunyikan titah addendum? Hari ini Wika Siong, ada lagi Hamzah Zainuddin, ada lagi beberapa pemimpin-pemimpin yang lain menuduh kononnya Anwar Ibrahim terkantoi menyembunyikan titah addendum. Hamzah Zainuddin juga menyatakan dengan nada yang sama. Tapi sebelum itu Anwar Ibrahim sudah menyatakan bahawa dia tiada dapat titah itu, tiada di dalam surat lembaga pengampunan. Saifuddin Nasution Ismail pun telah memberikan surat lembaga pengampunan, arahan kepada pihak mahkamah berkaitan dengan Najib Tun Razak. Dalam surat itu tiada dinyatakan tentang titah tambahan addendum untuk tahanan rumah Najib. Jadi macam mana nak laksanakan kalau tiada dalam arahan surat lembaga pengampunan itu? Titah addendum tiada. Macam mana juga nak laksana, kata Saifuddin Nasution Ismail. Begitu juga Anwar Ibrahim. Dengan penafian itu, maka bolehlah dipahami bahawa tiada arahan jelas atau tiada arahan untuk mengeluarkan Najib daripada penjara untuk tahanan rumah. Tetapi pembangkang mahu Anwar Ibrahim letak jawatan, menyatakan bahawa Anwar Ibrahim menyembunyikan titah addendum, derhaka besar pada raja. Wah, akhirnya Perikatan Nasional, PAS dan juga pemimpin pembangkang berjaya menunggang isu ini. Selepas menyertai himpunan itu, kebetulan pula menang dan akhirnya sekali lagi mereka ambil kesempatan untuk memaksa Anwar Ibrahim letak jawatan. Jadi, Anda yang menonton video ini, pada pendapat Anda, perlukah Anwar Ibrahim letak jawatan? Kalau Anwar Ibrahim letak jawatan, saya rasa Malaysia akan tunggang terbalik lagi selama beberapa bulan. Nak letak jawatan lagi, siapa yang jadi Perdana Menteri? Saya rasa Anwar Ibrahim tidak perlu letak jawatan. Tak perlulah letak jawatan. Apapun tentang titah addendum itu apakah, itu hal lain. Anwar Ibrahim tak perlu letak jawatan. Kita tidak mau lagi negara kita ini dalam kemelut politik yang berpanjangan. Cukup-cukuplah permainan politik, suruh orang letak jawatan dan sebagainya. Kalau dah tak tahan lagi nak mahu pilihan raya, tunggulah 2027 nanti. Ini asik-asik suruh orang letak jawatan. Macamlah ada calon yang lebih baik daripada Anwar Ibrahim. Pemimpin pembangkang menyatakan bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyembunyikan titah addendum yang dikatakan membenarkan bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman penjara sebagai tahanan rumah. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkata, tindakan Perdana Menteri itu merupakan penderhakaan besar kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara. Keputusan Mahkamah Rayuan hari ini membuktikan ada pihak secara sengaja bertindak menyembunyikan titah addendum Yang di-Pertuan Agong dan mengkhianati prinsip berterus terang yang sepatutnya dijunjung kerajaan. Katanya, sebagai Perdana Menteri beliau terikat dengan ikrar sumpah taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong serta Perlembagaan Persekutuan dan sebarang keingkaran menyembunyi atau menafikan titah Yang di-Pertuan Agong merupakan penderhakaan besar kepada raja dan negara, katanya lagi. Terdahulu, Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan rayuan Najib untuk memulakan semakan kehakiman bagi memaksa Menteri Dalam Negeri dan kerajaan untuk menguatkuasa titah tambahan oleh Yang di-Pertuan Agong yang lalu. Dalam keputusan 21, panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Hakim Azizan Nawawi memutuskan agar kes ini dikembalikan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mendengar merit semakan kehakiman.
Peguam Najib Muhammad Safi Abdullah mengemukakan kepada mahkamah sepucuk surat daripada Istana Pahang yang mengesahkan kewujudan titah tambahan itu. Hamzah menegaskan bahawa adalah tidak mungkin Anwar tidak tahu mengenai kewujudan titah berkenaan. Adalah tidak mungkin seorang Perdana Menteri tidak mengetahui kewujudan titah tambahan yang di-Pertuan Agong, katanya. Perdana Menteri bertanggungjawab sepenuhnya bagi melaksanakan mana-mana titah yang di-Pertuan Agong, termasuklah titah edendum, tegasnya. PAS Gesa Anwar Ibrahim berkongsi pandangan sama. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari menggesa Anwar letak jawatan dengan mendakwa tindakan kerajaan itu merupakan percabulan serius hak Najib untuk mendapatkan perbicaraan dan keadilan. Tindakan menafikan kewujudan titah edendum ini mencerminkan ketidakjujuran kerajaan dalam menangani isu keadilan dan hak individu, katanya. Ini bukan sahaja mencemarkan sistem kehakiman negara, tetapi juga mencetuskan persoalan besar mengenai integriti kepimpinan negara, katanya dalam satu kenyataan. Fadli berkata, keputusan Mahkamah Rayuan hari ini juga membuktikan bahawa kerajaan telah memanipulasi fakta serta berusaha menutup kebenaran daripada rakyat, katanya. Perdana Menteri seharusnya bertanggungjawab sepenuhnya atas krisis keyakinan ini dan mengambil langkah terhormat dengan meletakkan jawatan segera, katanya lagi. Dengan keputusan mahkamah ini, kerajaan sedia ada telah hilang kewibawaan dan kredibiliti untuk terus mentadbir negara, tegas beliau lagi. Namun demikian, ramai netizen sebenarnya yang tidak menyokong apa yang dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ini. Mereka kata, baru satu perkara ini dah suruh letak jawatan pula. Sekian dulu, apa juga komen anda? Tolong tulis dalam ruangan komen. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan terbesar berlaku selepas Najib menang di mahkamah. Tiba-tiba pula Najib sakit, tak sihat, dan peguam beliau juga tak sihat. Aduh, apakah jadahnya sehingga berlaku lagi? Aduh, aku pun tak tahulah apa yang berlaku. Tapi itulah, lepas menang tiba-tiba sakitlah pula. Bukan saja Najib yang sakit, peguamnya turut sakit. Orang lain kalau menang jadi gembira, jadi lebih sehat dan lebih banyak lagi lah kan. Tapi Najib pula tiba-tiba sakit, tak dapat teruskan pula perbicaraan 1MDB. Persoalan netizen berkait dengan tahanan rumah Najib ialah, kalaulah Najib itu berjaya dapat tahanan rumah dan dimasukkan dalam tahanan rumah, sekarang ini Najib sedang dibicarakan dalam isu 1MDB di arah untuk membela diri. Kalau Najib didapati bersalah lagi dalam kes 1MDB itu, persoalan besar netizen ialah, adakah Najib akan dipenjarakan atau dimasukkan dalam tahanan rumah ataupun macam mana? Itulah yang membingungkan ramai netizen. Aku pun tak tahulah nak jawab apa sampai kepala aku pun jadi garu-garu gatal. Tak tahulah macam mana, saya pun bukan pakar perundangan. Kita akan dengarlah apa pula pendapat para pakar perundangan, para penggiat politik dan juga para peguam. Mungkin mereka mempunyai pendapat dan juga jawapan. Tapi kita sebagai netizen tidaklah salah untuk kita bertanya. Kalau Najib dimasukkan dalam tahanan rumah, keluar daripada penjara, nanti dalam perbicaraan 1MDB dia kalah lagi, macam mana pula, bagaimana pula Najib, kedudukan Najib, apa pula seterusnya? Adakah Najib akan terus berada di rumah sementara hukuman penjaranya ditangguhkan, ataupun Najib akan menjalani hukuman penjara terus di rumah sebagai meneruskan apa yang beliau dapat? Entahlah, kita pun tak tahulah. Tapi hari ini yang pentingnya, lepas Najib menang dalam semakan rayuan titah edendum tahanan rumah itu, tiba-tiba Najib pula sakit dan perbicaraan 1MDB ditangguh awal sebab beliau tidak sihat kerana tak cukup tidur. Entah, Najib mungkin terlalu risau, terlalu takut sehingga tak boleh tidur. Menurut laporan ini, Najib didakwa tidak tidur sejak 3 atau 4 hari lalu. Ini luar biasa. Beliau dilaporkan tidak tidur sejak 3 atau 4 hari lalu. Tak tahulah laporan ini di Malaysia kini itu menulis tidak tidur.
Adakah ini salah tulisan ataupun memang betul tak tidur? Tak tahulah. Tapi biasanya orang akan kata tak cukup tidur selama 3 atau 4 hari. Bukannya tidak tidur. Kalau tidak tidur, wah itu memang boleh membuatkan seseorang itu boleh jadi berhalusinasi. Tapi tak tahulah ini laporan yang salahkah atau betul-betul Najib tak tidur 3 hari, 3 atau 4 hari. Peguam Najib, Muhammad Syafi Abdullah memaklumkan perkara itu kepada Hakim Colin Lawrence Square yang bersidang kira-kira jam 2.30 petang tadi. Kata Syafi, Najib tidak tidur. Najib tidak tidur kerana terlibat dalam kes rayuan mengenai titah tambahan edendum yang keputusannya dibacakan panel 3 hakim di Mahkamah Rayuan hari ini. Perbicaraan melibatkan pertuduhan salah guna kuasa dan penggubahan wang haram dana 1MDB bernilai 2.27 bilion itu sepatutnya berlanjutan sehingga petang. Sebelum itu, Syafi memohon kepada Syukerat agar permohonan ditangguhkan lebih awal pada hari ini sebelum disambung pagi esok untuk membolehkan Najib berehat. Anak guam saya, Najib, disebabkan apa yang dia jangkakan pagi ini, perbicaraan rayuan tambahan diraja di hadapan Mahkamah Rayuan, dia tidak tidur sejak 3 atau 4 hari lepas. Dia berasa tidak sihat, kata Syafi'i. Dia menambah seorang lagi peguam bela Najib, Wan Azman Aiman Wan Fakhruddin, juga berada dalam keadaan yang sama. Semasa perbicaraan awal petang tadi, Wan Azman Aiman turut menunjukkan kepada mahkamah bahawa dia sedang mengambil ubat. Syukura kemudian menangguhkan perbicaraan awal petang ini dan mengarahkan prosiding disambung semula pada pagi esok. Mahkamah Rayuan awal petang tadi membenarkan rayuan Najib untuk mendapatkan kebenaran memulakan semakan kehakiman agar edendum diraja yang didakwa membenarkan ahli politik terbabit menghabiskan baki hukuman di penjaranya di rumah dikuatkuasakan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.